Memang sumber nas adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi apakah boleh kita mengetepikan pendapat ulama? Kalau tuan-tuan memilih, loh, kita pegang pada Quran Sunnah, buat apa nak pegang kalam ulama? Kalau tuan-tuan kata macam tu, habis. Tuan-tuan nak faham akidah tak wujud, nak faham tasawuf tak wujud, fikih tak wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Negeri Selangor yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita meneruskan pengajian kita kitab Wallah karangan Abu Yasir Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada muka surat 49 bagi versi terjemahan, sedangkan yang Arab cetakan baru Darul Hawi 39. Dan insyaAllah kita akan meneruskan bacaan ini kerana ini adalah sambungan daripada daurah yang diadakan di masjid yang mulia ini pada bulan lepas kalau tidak salah, dengan harapan insyaAllah kita khatamkan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. A'zamu dalilin ala sihati ta'wil, iaitu dalil yang paling kuat menunjukkan keharusan ta'wil. Karena apa hadirin wal hadirah hafizakumullah? Jadi golongan ahli sunnah wal jamaah seperti yang disebut di dalam kitab Jawharatit Tauhid, iaitu wa kullun nasin awhama tashbiha awwilhu aw fawid wa rum tansiha. Semua nas yang memberi kefahaman, waham, iaitu memberi kefahaman atau mengisyaratkan ayat mutasyabihat, awilhu, maka takwilkanlah dia, warun tanzihah, au fawid, ataupun tafwidkan dia, warun tanzihah, dan buang dan pastikan kita mensucikan Allah pada segala keadaannya. Jadi ini kaedah yang ada dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Dan golongan Salafi termasuk menentang perkara ini kerana menurut mereka takwil itu adalah tahrif. Maksud takwil itu berarti distortion. Distortion berarti meletakkan makna yang bukan yang dikehendaki oleh Allah menurut mereka. Jadi kata dia tak boleh takwil. Takwil ini justru dituduh sebagai golongan Jahmiyah. Ini yang dilakukan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah di dalam kitab-kitabnya. Tentang takwil. Tapi dia kena faham bahawa Asy'ariyah Ahli Sunnah wal Jamaah tidak hanya takwil, tapi juga tafwid yang kita dah bahas pada pertemuan yang lalu. Dan mereka menganggap tafwid itu juga bahagian daripada distorasi Jahmiyah kerana tidak memberi makna yang sebenar bagi mereka. Kerana Quran ini diturun dalam bahasa Arab, maka bagi dia harus diberikan makna hakikat, bukan majaz. Sedangkan kita tahu yang namanya bahasa, dalam apa-apa bahasa mesti ada metaphorical, ada literal, ada makna hakiki, ada makna majazi. Ini adalah tabiat bahasa. Seperti bahasa Melayu kita kata tangan tu masuk kekuasaan, Melaka jatuh di kekuasaan orang Portugis, Melaka jatuh di tangan orang Portugis. Ini adalah lumrah, adat dia memang macam tu. So begitu juga bahasa Inggeris, begitu juga bahasa Arab. Wada'tu yadi ala hadhil ardi, aku meletakkan kekuasaanku atas tanah ini. Misalnya dia ini. Okey, lalu kita dah terangkan tentang tafwid, tajsim yang panjang pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita nak kata takwil tu boleh atau tidak? Mereka kata tak boleh. Bagi alasan banyak. Mereka kata tahrif. Maka Syekh Muhammad Ali Al-Maliki berusaha untuk menjadi penengah dan menyelamatkan Ahli Sunnah wal Jamaah dan mengatakan a'zamu dalilin, iaitu dalil yang paling besar untuk menganggap sahihnya bertakwil. Takwil ni tak salah. Apa dia kata?
wa nuridu huna hadithan sahihan huwa akbaru hujjatin ala sihhati ta'wil wa anna qawlan man yaqulu bi anna ta'wila batilun hakadha bil itlaq huwa abtalul batili bal labudda min at-tafsil wa bayani anna ba'd an-nusus qad awwalaha al-ulama'u wa bayyanu laha ma'anin tukhalifu dhahira ma tadullu alaihi. Maksud dia apa? Di sini kami bawakan satu hadis sahih sebagai satu hujah yang kuat terhadap keharusan bertakwil. Keharusan maksud dia yajuz, hujjati ala sihah atau kesahihan, terjemahan yang lebih tepat kesahihan takwil. Di samping dapat menjelaskan kesilapan pandangan yang diutarakan secara pukul rata bahawa pendekatan takwil adalah batil. Ini sekaligus menjawab orang yang mengatakan bahawa iaitu apa, pukul yang mengatakan bahawa takwil itu adalah batil. Nah, ini kita nak jawab. Sepatutnya ia memerlukan huraian yang menyeluruh, di samping perlu dijelaskan juga bahawa terdapat beberapa nas yang jelas ditakwilkan oleh para ulama. Buktinya ulama sendiri juga melakukan takwil. Jadi kita dah sebut bahawa memang sumber nas adalah Al-Quran dan Sunnah. Sumber agama Al-Quran dan Sunnah. Tapi apakah boleh kita mengetepikan pendapat ulama di dalam cara bagaimana mereka mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah? Kalau tuan-tuan memilih, loh, kita pegang pada Quran Sunnah, apa nak pegang kalam ulama? Titik. Kalau tuan-tuan kata macam tu, habis lah. Fikih tak wujud. Tuan-tuan nak faham akidah tak wujud, nak faham tasawuf tak wujud. Maksud dia tak wujud tu apa? Cara pemahaman dia. Hatta nama tu sendiri akan gugur. Maksud nama tu sendiri akan gugur tu apa? Rasulullah SAW tak ada berbicara hadza ilmul aqidati, ini ilmu akidah, tak ada. Dia sebut iman, dia sebut tauhid. Akidah dia tak sebut. Ini tak sabda dengan sebuah jenis bentuk ilmu khusus. Fiqh, al-fiqh. Rasul SAW bersabda tentang may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Itu bermaksud apa? Yufaqihu fid din, Allah fahamkan dia dalam hal agama dengan makna umum. Faham tu macam-macam. Ulama yang datang kemudian mengklarifikasi fiqh itu sebagai ilmu fiqh yang kita faham hari ini. Kalau dulu dikenal sebagai Islam secara umum sahaja. Tasawuf, Rasul tak guna bahasa tasawuf. Yang digunakan bahasa adalah ihsan, ikhlas, sabar. Betul? Kan? Ini istilah-istilah yang digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu kepada pentafsiran ulama untuk kita faham bagaimana berinteraksi dengan nas. Maka kita lihat bagaimana ulama memahami teks nusus tersebut dan melakukan takwil. Dia adalah salah satu cara untuk memahaminya. Lalu dia kata, mereka menafsirkan nas tersebut bukan lagi dengan maksud zahirnya. Berapa banyak ulama menafsirkan nusus tidak dengan makna zahir. Ini. Maka dia kata, waqad bayyana dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi haitsu qala, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mensyarahkan, menerangkan perkara tersebut oleh dirinya sendiri dengan berkata, yaqulullahu azza wa jalla ya ibna adam maridtu falam ta'udni fayaqulu ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin fayaqulu amma alimta anna abadi fulanan marida falam ta'udhu ama alimta annaka la'utahu lawajadtani 'indahu fayaqulu ya ibna adam ila akhirih. Panjang hadis. Saya terjemahkan terus. Tuan-tuan boleh baca teks kat situ. Terjemahan, Allah berfirman, wahai keturunan Adam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, keturunan Adam, bolehlah, aku sakit. Allah berfirman ni dalam hadis qudsi. Kita faham kan hadis qudsi? So Allah berfirman macam mana? Wahai anak Adam, aku sakit, kamu tidak menziarahiku. Allah berfirman, aku sakit. Kalau if you are going to take a literal meaning, means kita melarang. Kalau seseorang melarang menggunakan makna majazi, tak
tak boleh takwil, kena makna literal. Maksudnya Allah menetapkan sifat sakit bagi zatnya yang esa, yang suci, yang maha agung. Logik ke tak logik? Come on, logik ke tak logik? Tak ada orang, takkanlah Allah ada sifat sakit. Sakit itu kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat sakit ni sifat kekurangan. Nak tak nak, you kena takwil. Nak tak nak, you will understand it metaphorically. So kalau you kata, oh tak boleh, so macam mana? Nak kena bagaimana? Okey, yang ni boleh lah. Apa yang membezakan yang ni boleh takwil, yang lain tak boleh takwil? Ini tak konsisten. So kita kena ada kaedah. Asy'ariyah dia bentuk kaedah yang jelas. Apakah kaedah dia? Kaedah dia, kalau nusus mutasyabihat auhama tashbihah, yang memberi kefahaman tashbih, maka takwil atau tafwid. Very crystal clear. Tapi kalau Salafi Wahabi, apa dia nak bagi? Apa makna yang dia nak bagi? Dia confused, tuan-tuan. Ini. So apa yang bezakan ini dengan yang tadi? Ini yang kita kata, dia tak konsisten. Ini riwayat hadir hafizakumullah. Lalu dia kata, keturunan Adam menjawab, wahai Tuhan, fayaqulu ya Rabbi, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku boleh menziarahimu sedangkan engkau Tuhan sekalian alam? Wa anta rabbul alamin. Maka Allah berfirman, jadi Allah jawab balik, Allah firman balik, ama alimta anna abadi fulanan marda falam ta'uduhu. Iaitu apa? Iaitu, tidakkah kamu tahu ada hambaku yang sakit tetapi kamu tidak menziarahinya? Tidakkah kamu tahu apabila engkau menziarahinya, nescaya engkau akan dapatiku bersama-samanya? Ama alimta annaka law udtahu, kalau engkau menziarahinya, la wajadtani indahu, engkau akan menjumpai aku, iaitu Allah SWT dalam hadis tersebut, indahu, bersama-samanya. Ini yang kita bincang pada pertemuan yang lalu, bila ulama sufi kata Allah bersamaku, Allah ma'aka, God is with you, God is with us. Contoh dia, bukan maksud dia Allah ini menempati dengan makna tahayyus, mengisi ruang yang kosong. Tidak. Rahmat dia bersama kita, kebenarannya bersama kalian, dan lain-lain. Ini takwil lah. Macam kita kata dalam bahasa Melayu, jangan risau, entah pergi berjuang, go and berhujah, bentangkan paper tu, no problem. Ana bersama entah. Contoh dia, ana bersama entah, anak saya bersama kamu. Padahal saya tak pergi sama, dia seorang je pergi ni. Tapi what do you mean? Means I support you, correct? Ini it is language, hatta fil lughatil arabiyyah, sehingga kan di dalam bahasa Arab. Sebab itu, kalau saya boleh usulkan di negeri Selangor ni, nak memperkasakan, nak banyak ulama di negeri Selangor ni, sekolah-sekolah Selangor Jaiz ni kena perkasakan nahwu dan saraf sehebat-hebatnya. Kena buang dah buku-buku teks yang tak berhasil mencetak bahasa Arab yang baik. Ganti balik kitab turas yang lama, biar dia faham. Bahasa Arab ni kena betul-betul faqih. Bukan pandai cakap je. Cakap tu senang. Orang yang ada nahwu saraf pergi negara Arab 6 bulan dah boleh cakap Arab fasih. Tapi nahwu saraf tu kena kuasa dulu. Nahwu saraf tak perkasa, wassalam, qalu salama. Yang dalam Quran kata tak boleh nak buat apa. Ini dia kata indahu. Apa maksud indahu? La wajadtani indahu, engkau akan menjumpai aku bersamanya. Maksudnya bersama di dalam kebenaran, bersama di dalam rahmah, bersama dalam dan lain-lain. Seterusnya Allah berfirman lagi, wahai keturunan Adam, aku minta minuman tetapi kamu tidak memberinya. Minum. Takkan Allah perlu kepada minum? Kena fahamlah maksud dia. Keturunan Adam menjawab, wahai Tuhan, bagaimanakah aku mampu memberi minuman kepadamu sedangkan engkau Tuhan sekalian alam? Allah berfirman, tidakkah kamu tahu ada hamba-Ku yang meminta air tetapi kamu tidak memberinya?
Means by you giving, dengan cara kita memberi sedekah, kita menolong orang yang susah, memberi minum orang yang dahaga, adalah seolah-olah kita bukan memberi minum Allah dengan makna minum sakyu, tapi berarti kita telah melaksanakan perintah Allah yang Allah SWT berikan dia punya redha. Bahasa Inggeris dia punya pleasure, means dia punya redha kepada kita. Itu maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan. Lalu Allah SWT berfirman lagi, tidakkah kamu tahu jika kamu memberinya, nescaya kamu akan dapati pemberianmu itu di sisiku. Kalau kau berinya, berarti pemberianmu itu di sisiku. Wahai keturunan Adam, aku minta makanan tetapi kamu tidak memberi. Wahai keturunan Adam, aku minta makanan tapi kamu tidak memberi. Keturunan Adam menjawab, wahai Tuhan, bagaimanakah aku mampu memberi makanan kepadamu sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Allah berfirman, tidakkah kamu tahu ada hamba-Ku yang meminta makanan darimu tetapi kamu tidak memberinya? Tidakkah kamu tahu jika kamu memberinya, nescaya kamu akan dapati pemberianmu itu di sisiku. Perkara ni dah diselesaikan oleh Syekh Muhammad Ali Maliki puluhan tahun yang dahulu. Dia meninggal tahun 2004. Kitab ni dikarang sebelum tu. Dia dah jawab dah. Tapi kita perlu terpaksa mengaji untuk orang ingat balik. Ni, alhamdulillah buku ni dah terjemah. Boleh baca macam mana Syekh Muhammad syarahkan hadis ni. Okey. Lalu dia bahas. Ni. Jadi pertama, wa fi riwayatin wa lafzul hadisil asyab wa fi riwayatin Zaid bin Hubab falau udtahu lawajadta dhalika indi wa bima'nahu qala fi baqil hadis akhrajahu Muslim fi sahih min hadisi ila akhirih. Maksud dia apa? Teks hadis ini datang menerusi riwayat asyab, menerusi riwayat Zaid bin Al-Hubab pula dengan maksud yang sama. Rasulullah SAW bersabda, lau udtahu lawajadtani indahu. Itu lafaz dia. Di akhir nukilan hadis ini ada disebut, ia direkodkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya menerusi riwayat Bahaz bin Asad daripada Hamad. Berarti hadis ni hadis sahih Muslim. Nak menafikan hadis ni sahih? Ini hadis ni hadis sahih Muslim. Jadi apa, bila kita bawa sanad yang sahih, ini macam mana? Nak lari, nak kata ini palsu, nak kata ini dhaif, nak kata ini untuk lari daripada takwil. Ini. So ini hadis sahih dari Muslim menerusi riwayat Bahaz bin Asad daripada Hamad. Disebut juga bahawa ia adalah firman Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi yang mana ia adalah terjadi nanti pada hari kiamat. Maksud dia firman Allah SWT yang akan dikhitabkan kepada kita pada waktu itu. Maksud dia, ialah maksud dia macam mana kita dipertanyakan amalan kita kan. Kita buat tak? Kita laksanakan tak perintah Allah? Al-Baihaqi mengulas. Imam Baihaqi ni muhaddis terkenal. Pertanyaan seorang hamba Allah mengenai lafaz-lafaz yang kabur, maksudnya di dalam hadis di atas, merupakan dalil bagi keharusan bertanya kepada yang lebih mengetahui jika lafaz-lafaz itu masih mempunyai ruang untuk difahami sehingga maksudnya menjadi jelas. Di samping itu, hadis di atas juga menunjukkan bahawa maksud sebenar bagi suatu lafaz terkadang bukan maksud yang dimanifestasikan oleh zahir lafaz. Contoh, Allah menyebut bahawa dia sakit, minta minuman dan makanan, tetapi maksud sebenar bagi yang sakit, yang meminta minuman dan makanan adalah para walinya, seperti firman Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah, sesungguhnya balasan mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi ini menunjukkan, iaitu apa? Iaitu bagaimana kita nak faham interaksi, kan? Interaksi daripada hadis tersebut. Dia bukanlah difahami dengan makna literal, iaitu Allah yang sakit, Allah yang minta minum. Tak. Dia nak menunjukkan betapa wal muradu bihi waliyun min awliyaihi, iaitu bagaimana kita ini tidak
menolong, menusrah, mengikut, memperjuangkan, melindungi bersama-sama dengan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Means kalau dia disebut awliya, kalau awliya pun kita kena bersama, anbiya lebih-lebih lagi, kan? Jadi dia khitab kepada Bani Adam yang tidak beriman dengan Rasulnya, tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan para, maksud dia di kalangan Rasul dan Anbiya ada. Selain itu, tidak bersama-sama menjaga para wali Allah. Maksudnya dia termasuk orang, dia tak percaya seseorang itu wali, itu tak menjadi masalah. Tapi apabila dia mengambil langkah untuk mengkafirkan, memerangi, memusuhi, mencaci, mengata orang yang dia tidak tahu, ulama yang di sisi Allah mungkin dia seseorang wali, orang yang tidak tahu, yang tidak pernah jumpa, lalu mula mengkafirkan, mula membenci para walinya, itu akan ada masalah. Kerana apa? Kerana ada hadis sahih, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memerangi wali bagi Allah, waliku iaitu bagi Allah SWT, maka aku izinkan dia untuk diperangi. Ini hadis itu umdah di kalangan orang sufi. Untuk sama ada kita pilih untuk diam atau bagi yang sokong, yang sokong. Kita anggap seseorang itu wali, di sisi Allah dia bukan wali, kita tak kena apa-apa. Kita anggap seseorang itu adalah kufur, di sisi Allah dia wali, berarti kita masuk dalam hadis itu. Betul ke tidak? Cuba lihat. Kita anggap seseorang itu muslim, di sisi Allah dia kafir, tak ada masalah. Ijtihad kita salah, mana kita nak tahu hati dia apa. Kita anggap dia itu kafir, di sisi Allah dia itu muslim, kita masuk dalam hadis, barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafiru, maka dia akan kembali kepada salah satu dia, sama ada kita atau dia. Hati-hati tuan-tuan dan puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hati-hati, jangan sampai kita ini menjadi musuh para awliya. Paling tidak kita jaga mulut. Hatta saya terus terang, orang yang mukhalif sekalipun, Al-Imam Ibn Taymiyah mukhalif, berbeza pandangan dengan saya tidak berpandangan dengan pandangan dia, tapi yang baik saya ambil. Kita tak kafirkan dia, saya tegas, saya tidak mengkafirkan dia. Saya tidak mengkafirkan Ibn Taymiyah. Ini walaupun banyak ada ulama yang mengkafirkan dia, saya tak ikut. Tak ikut-ikut untuk mengkafirkan dia, jangan. Bayangkan di sisi Allah dia tidak kafir, dia dah taubat, apa nak jadi? Kalau saya membahas kalam, kita kritik kalam tak ada masalah. Saya mungkin tersalah 10 tahun dulu, saya mungkin tersalah semalam. Hari ini bila saya tahu saya salah, saya rubah pendapat saya. Boleh, tak ada masalah. Kita berbicara ideas, kita bukan bicara batang tubuh. Tapi hari ini teruk sampai apa? Ulama-ulama dulu yang banyak berjasa, sedapnya, mudahnya orang tu mencaci maki, mempalsu. Hari ini kat Indonesia gaduh mempalsukan nasab. Syed, Masya Allah. Saya kata apa faedah dia? Padahal dia lupa. Diorang ni, ada sebahagian dia ni nak memperjuangkan bahawa nasab Wali Songo itu termasuk Ahlul Bait. Alasan dia kerana ada yang Syed menolak nasab Wali Songo. Saya termasuk yang menyokong nasab Wali Songo. Guru saya Prof Nakib Alatas termasuk mensokong bahawa Wali Songo itu termasuk nasab Rasulullah SAW. Kalau kita tak agree, kita cakaplah mungkin saya tak setujulah pendapat ni. Selesai. Ini tak terus dibatalkan nasab. Pak Alawi ni nasab dia batal terus. Pahlawi ini adalah pemalsu nasab, terus tipu-tipu, banyak-banyak penipu lah, macam-macam dia sebut. Padahal nak tahu tuan-tuan, Tok Kupalo tu Al-Aidarus ini nak bagi tahu, Syekh Arsyad Banjari Al-Aidarus. Kalau Al-Aidarus Pahlawi nak bagi tahu apa, ulama Wali Songo ni Azmat Khan ini disebut dia ini termasuk anak keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ubaidillah ni disebut turun-turun dia. Kalian menafikan nasab Ubaidillah tu sama dengan menafikan syarat Wali Songo. Jadi saya kata, so apa faedahnya gaduh macam ni? Ummamun qad khalat laha ma kasabat, mereka ada urusan yang mereka lakukan, kenapa kita nak menghukumi mereka? Tak salah pun kalau kalian tak nak
Kalau kalian diam tak salah, kalian tetapkan tak salah. Kalian menafikan kalau di sisi Allah dia memang sabit nasab dia. Itu yang bahaya. Ini hadirin wa hadirat hafizakumullah. Bahaya macam ni. Ini sama dengan golongan yang kafir-kafir kan, ulama ni. Dia kata apa? Oh, dalam kitab fiqh ni ada babul murtad, babul riddah, babul riddah. Oh, alasan itu dia telah murtad, kita nak murtadkanlah dia. Oish. Memanglah ada kitab riddah, tapi kita membahas secara umum. Nak menjustifikasi seorang kena masuk mahkamah dulu. Kalau alasan orang yang menafikan tu, oh ini ilmiah, perbincangan ilmiah. Ilmiah jangan pergi lebih-lebih. Sampai tuduh pemalsu, wah ini apa, komplot dengan Belanda lah, apalah macam, aduh ya Allah. Saya kata ini lebih-lebih. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi saya kecewa lah dengan ni, dalam Nahdlatul Ulama sendiri terjadi macam ni. Kalau macam tu habislah tuan-tuan dan puan-puan. Kita jadi bangsa yang berpecah, bergaduh sesama sendiri. Musuh kita Yahudi dan lain-lain tepuk tangan tengok ketawa. Sebab apa? Islam duk gaduh benda-benda macam ni, benda remeh-temeh. Dengar alasan ilmiah, tak ilmiah mana pun. Kalau betul-betul nak ilmiah, pergi ambil grant, pergi dekat Tarim tu, pergi kat perpustakaan, pergi baca manuskrip kat situ. Satu persatu buat dialog kan, satu persatu reports one by one, tengok makom dia ada ke tak ada. Ini Ba'alawi ni lengkap dari nama pertama sampai yang terakhir. Makom dia dekat mana, nama dia siapa, bapak dia siapa, keturunan dia siapa, tahun wafat dia pun kira-kira bila. Ada yang tepat tahun dia pun dah dibagi tahu. Cross reference pula tu. And then orang tu hidup, bukan macam hidup, pergi situ tahu ada kat situ. Kitab sejarah cerita. Tiba-tiba menafikan. Saya maaf lah. Dah saya sebut dengan kawan-kawan Malaysia yang nak ikut-ikut, saya kata korang ni memang tak ada kerja nak ikut-ikut. Apa? Ini gaduh kat sana. Tapi saya terpaksa ikut. Sebab apa? Yelah, saya terpaksa jawab sikit lah. Sebab ada di kalangan orang yang murid saya dan lain-lain yang terikut-ikut untuk membatalkan. Bahaya tuan-tuan. Dan sebahagian dari mereka murid-murid sendiri yang balik daripada sana. Hidup lebih saya teruk lagi. Ini diorang tak belajar taklim lah. Barakah ilmu tu dari barakah guru. Kalau orang dah mula melawan guru ni, itu ilmu dia Masya Allah tak manfaat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita bab ulama ni kita jaga mulut. Ni wal muradu bihi waliyun min awliyaihi. Ini kata-kata Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Boleh baca dalam kitab. Dan Syekh Muhammad juga mensabitkan, tiba-tiba kita ni dah terlebih daripada kuah apa dia panggil mangkuk or something kan. Kuah lebih daripada mangkuk, contoh dia. Ni wa huwa kama qala Allah Taala, ia adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah, iaitu sesungguhnya balasan mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa qawluhu innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah, sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Wa qawluhu in tansurullaha yansurkum, jika kamu menolong Allah, Allah pasti menolong kamu. Jika kamu menolong Allah, Allah pasti menolong kamu. Lalu dia sebut wal muradu bi jami'i dzalika awliya'uhu, maksud memerangi, menyakiti dan menolong Allah dalam semua ayat ini ialah memerangi, menyakiti dan menolong para wali Allah. Maksud dia apa? Perintah hadis tadi menyuruh kita untuk menolong, nusrah para awliya. Kalau menusrah para awliya berarti menolong Nabi, para anbiya dan para rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab itu Al-Imam As-Suyuti dia karang kitab khusus bernama Tanbihul Ghabi Fit Tabri'ati li Ibn al-Arabi. Maksud dia apa? Kerana pada waktu itu kawan dia sendiri Al-Imam Sakhawi mengkritik Ibn al-Arabi. Sampai ada yang execrate tu mubalaghah. Jadi ucapan dia tu melebihi batas dengan mengkritik dan menjatuhkan martabat Ibn Arabi ni sampai
nak kata fasik, bahkan ada yang mengkafirkan dia. Al-Biqai mengkafirkan dia sampai macam tu. So di karang kitab tu dia nak bersihkan nama Ibn Arabi. Dia kata apa? Kalau kau tak setuju, tak payah kafirkan dia, tak payah sesatkan dia, tak payah apa, sebab kau tak jumpa pun dia. Umamun qad khalat, kan? Dia dah lepas dah. Diam je dah, selesai. Tak apa, tak termasuk dalam hadis Sahih Muslim tadi. At least kita tak termasuk dari kalangan ayat yang memurangi Allah dan Rasul. At least kita tak masuk bab. Tapi kalau engkau menganggap dia tu wali dan lain-lain, tak ada masalah. Asalkan janganlah salah faham sehingga memahami teks Ibn Arabi menghalalkan benda yang haram. Sebab setahu kita Ibn Arabi ni kafir. Apa ada tak dia tu mengatakan solat tak wajib? Tak ada. Yang dituduh tu itu semua dusta. Buktinya Ibn Arabi ni solat Masya Allah, wirid dia tebal ni, ibadah dia Masya Allah. Ulama semua sebut bagaimana kesolehan dia. So what's problem with it? Ini Imam Suyuti. Itu contoh Imam Suyuti membela Imam Ibn Arabi. Bagaimana pula dengan yang ni, Ba'alawi ni, kan? Maaflah, ini Habib ni, saya bukan Habib, saya bukan Syed, tak ada. Tapi saya sedar diri, waktu saya pertama masuk pondok, kitab pertama yang saya mengaji, yang khatam, mengaji dan khatam, tu kitab An-Nasaih Diniyah, karangan Syekh Muhammad, karangan Habib Abdullah Al-Haddad, Kutubul Irsyad. Dan Kutubul Irsyad jelas dia mensabitkan nasab dia sendiri, kan? Dia jelas lah. Dia ada murid, dia bukan murid, dia ada kawan bernama Syekh Yusuf Maqasari, mengambil ijazah dari dia. Syekh Yusuf Maqasari mengsabitkan dia itu termasuk habaib Said. Tiba-tiba hari ini kita jadi extravaganza, berani pula nak menafikan nasab mereka. Ini hanya sebab apa? Saya tak jumpa manuskrip. Dah keluar, dah pergi ke Tarim tu, belum pergi. Oh, kalau saya persoal kenapa Tarim tak jawab, itu berarti dia tak ada lah tu. Mana boleh macam tu? Boleh tak kita nak bagi hujah? Contoh dia hari ini, social media punya penyakit ni. Seseorang tuduh seseorang sebab dia tak report polis, sebab dia tak nafikan, sebab dia tak kata apa. Saya dah cakap dalam Facebook, dia tak buat apa-apa dan benda ni dah sampai pada dia, berarti betul lah dia buat tu. Ada tak kaedah macam tu? Kerana apa? Al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala mudda'alih. Kalau dia nak menafikan, dia kena bawa bukti. Bukti dia bukan sebab tak disebutkan. Bukti dia, ini menafikan, Syekh ini menafikan nasab entah. Contoh dia, pada waktu zaman tu tak ada satu pun, tak ada. Tak ada satu pun naqabah ataupun ulama yang menafikan nasab Ba'alawi dari mula abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14 baru ada. Abad ke-14 Rashid Ridha, Ahmad Surakarti, ini baru ada. Tontawi, baru tak tahu Tontawi itu betul ke tak, katanya saya tak sempat baca, tapi Surakarti itu saya baca. Dan dia orang dah jawab dah. Mufti Johor, Mufti Alwi Tahir, Syekh Alwi Tahir dah jawab dah. 2 jilid tebal dia jawab. Lepas tu hari ni dia buat, dia recycle balik. Aku dah kaji, aku tak jumpa. Dah mula dari abad ke-9. Ni yang Imanuddin dia tulis tu, Kiai Imanuddin tulis tu, dia kata abad ke-9 dibuat, orang pertama kali sebut nama dia Habib Ali bin Abi Bakar Sakron. Dia kata sebelum tu tak ada. Lepas tu Habaib Tarim jawab, ada Al-Jundi jawab. Baru dia jawab balik, dikaji, Jundi masuk orang lain kot. Sebab apa? Walaupun nasab dia macam sama, tapi saudara dia ada yang berbeza. Berarti dah tak accurate, berarti dia nafikan. Itu mana boleh macam tu, Syekh? Yang namanya sejarah biasa, berbeza pendapat tu biasa. Betul ke tidak? Macam mana kita nilai sejarah? Mat Kilau ni pengkhianat atau pejuang? Itu you have to understand. Sejarah macam-macam, konteks. Ini kita kena faham. Kita kena terima khilaf tersebut, tapi fakta yang terjadi tetap terjadi. Ada tetap ada. Yang boleh kita nilai berbeza itu perspektif. Ini. So cara dia faham lain, ni faham lain. Kita tak boleh nafikan nasab yang disebut itu betul. Itu abad ke-8 Hijriah, sebelum Habib Abu Bakar, Habib Ali bin Abi Bakar. Saya ada 2-3 bukti lagi yang tak nak saya sebutkan sekarang. Saya masuk dalam paper nanti. Iaitu memang dah wujud. Ulama pada waktu itu dah mensabitkan Ba'alawi ini Syarif dan Sayyid. Tiba-tiba hari ini lebih
apa lebih besar sudu dekua, lebih besar apa sudu dekua, tak salah nama dia. Menafikan macam tu. Mana boleh. Tapi social media lagi dah, social media. Tapi kawan-kawan saya yang di kalangan ahli sejarawan dan keluarga dari Bali ni, bila saya tanya, dia kata tak payah, tak usah direka. Dia kata tak adalah. Saya kata masalah dia kalau kita terima dinafikan ni, orang lain ikut. Saya kata itu. Dia kata tak ada masalah, dia orang lebih tak nak komen. Dia kata, ada kawan saya kata tak payah masuk campur. Memanglah saya tak nak masuk campur, tapi duk tengok ahli sunnah dah mula melebih batas ni, itu tak boleh je. Ni nak ingatlah kepada terutama murid-murid, jangan kita sampai masuk bersama dengan orang yang menjadi pengkafir umat. Ini yang kita kena hati-hati. Ini yang maksud daripada ayat dan hadis ini. Lalu dia sebut wa qauluhu law wajadtani indahu. Ini kata-kata dia. Lalu dia kata berbandingannya ialah firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala wa wajadallaha. Ini maksud memerangi, menyakiti dan menolong Allah dalam semua ayat di atas, memerangi, menyakiti dan menolong para wali Allah. Manakala maksud hadis kamu akan dapatiku, bersamanya pula ialah kamu akan dapati rahmat dan pahalaku bersama-samanya. Bandingannya ialah firman Allah Ta'ala wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu. Dia orang kafir tetap mendapati Allah di sisinya, lalu Allah menyempurnakan hitungan amalannya. Dia mendapati Allah di sisinya berarti mendapati perhitungan dan balasan Allah atasnya. Itu saya kata rahmat. Indahu, yakni maksud la wajadtani indahu, iaitu wajadta rahmati, engkau akan menemui rahmatku dan pahala di sisi Allah SWT kepadanya. Ini hadirin wal hadirat, itu maksud dia. Ini takwil. Wa misluhu, dan sepertinya firman Allah Ta'ala, iaitu wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu, iaitu apa? Dia orang kafir tetap mendapati Allah di sisinya, lalu Allah menyempurnakan hitungan amalannya. Ini. Lalu dia kata ai wajada hisabahu wa iqabahu, dia mendapati Allah di sisinya, berarti mendapati perhitungan dan balasan Allah atasnya. Intaha. Ini diambil daripada kitab Al-Baihaqi, kitab Al-Asma' wa Sifat. Dia ditahqiq oleh Syekh Zahid Al-Kautsari. Jadi Al-Imam Syekh Zahid Al-Kautsari ni banyak mentahqiq kitab-kitab lama ni. Dia tahqiq sebab di dekat Mesir ni ada. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Okey. Lalu Ibn Taymiyah wa ta'wil. Sekarang kita bahas tentang Ibn Taymiyah. Jadi alasan diorang, Ibn Taymiyah melarang ta'wil. Macam saya kata, Ibn Taymiyah ni tokoh, ia kontroversi, kita tak tolak. Ibn Arabi kontroversi, kita tak tolak, memang kontroversi. Tapi saya memilih pendapat bahawa dia ini seorang alim yang luas pandangannya, luas ilmunya, sangat luas, sehingga kan kita tak boleh nak tolak seluruhnya, kita tak boleh nak terima seluruhnya. Begitu juga Ibn Arabi, kita tak boleh nak tolak seluruhnya dan menerima seluruhnya, siapapun itu. Ada dia seorang ulama, ya. Cuma menariknya, orang yang ta'assub dengan Ibn Taymiyah ni melihat bahawa Ibn Taymiyah ni takkan salah. Ini penyakit, kan? Sebab itu berhujah paling baik adalah berhujah pakai kaul Ibn Taymiyah. Ada sahabat-sahabat saya kritik saya, Ahbash marah saya. Sebab apa? Sebab Ibn Taymiyah ni saya kata rahimahullah ta'ala. Kalau bukan saya, sahabat saya memang sebut rahimahullah ta'ala kepada Ibn Qayyim dan Ibn Taymiyah. Sampai dia kata, ustaz tak boleh sebut rahimahullah sebab dia dah kafir. Sampai macam tu. Golongan Ahbash sampai macam tu. Ini terus terang. Ahbash tu maksud dia golongan yang ikut Syekh Abdullah Harari Al-Habsyi. Tapi syadid. Cuma banyak orang Malaysia tak kenal. Sebab orang kenal, ni Wahabi yang lawan diorang, dia lawan Wahabi. Ya memang betul. Tapi jangan lupa, mereka terlebih batas juga. Sebab mereka juga, Syekh Abdullah Harari juga mengkafirkan Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Bukan hanya itu, mengkafirkan banyak ulama ahli sunnah lainnya. Hadirin wal hadirat. Habib Ali Jufri itu pernah diserang oleh Harari. So kena faham. So apa kata Ibn Taymiyah? Wa qad naqala Ibn Taymiyah alladhi yatabajjahu al-iya'us salaf bittiba'ihi fi ibtal at-ta'wil wal majaz. Ibn Taymiyah sendiri telah menukilkan
beberapa takwilan ulama salaf yang memalingkan suatu lafaz dari dikira maksud zahirnya. Jadi maksud zahirnya sebagai maksud sebenar bagi sesuatu nas. Lalu dia sebut, oleh sebab itu wa min dzalika ma'iyatullah wa qurbuhu ma'a khalqihi, iaitu antaranya ialah sifat bersama-sama ma'iyah dan sifat hampir qurb Allah dengan hambanya. Okey, hadirin wal hadir abizakumullah, antaranya ialah sifat bersama-sama atau ma'iyah dan sifat hampir qurb Allah dengan hambanya. Faqad haka Ibnu Taimiyah fi ma'iyatillahi wa qurbihi arba'ata madzahib. Ini. Jadi beliau iaitu Imam Ibnu Taimiyah menukilkan 4 pendapat yang mentafsirkan sifat tersebut dan memilih serta merestui pendapat keempat. Wartada minha madhhaban wahidan wa huwa al-madhhabu ar-rabi'. Lalu dia kata apa? Di samping itu beliau menyandarkan pendapat tersebut kepada ulama-ulama salaf yang muktabar seperti mana yang dijelaskan sendiri oleh beliau dengan katanya, mereka beriman kepada semua yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa melakukan sebarang perubahan pada nas. Mereka mengisbatkan bahawa Allah lebih tinggi daripada langit, mengatasi arasy-Nya, terpisah dari makhluk dan makhluk pula terpisah darinya. Dia bersama-sama semua makhluk dengan ilmunya, yang bersama-sama para nabi dan wali dengan pertolongannya. Lihat Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa. Iaitu apa kata-kata Ibn Taymiyah dalam bahasa Arab? Kama yaqulu Ibn Taymiyah nafsuhu, innahum amanu bi jami'i ma ja'a bihi al-kitab wa sunnah, iaitu apa? Kullihi min ghairi tahrifin lil kalim wa azbatu anna Allah ta'ala fawqa samawatihi wa annahu ala arshihi ba'inun min khalqihi wa hum ba'inuna minhu wa aidan ma'al ibadi umuman bi'ilmihi wa ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi bin nasri wa ta'yidi wal kifayati. Ini dalam kitab Majmu' Fatawa Al-Imam Ibn Taymiyah. Wa ba'da an asnada hadha at-ta'wil ila salaf umuman, 'ada fa asnadahu ila al-Imam Ahmad Syekh al-Madhhab. Selepas menyandarkan ta'wilan ini, kan ta'wil dia macam mana? Iaitu ba'inun min khalqihi wa hum ba'inuna minhu wa huwa aidan ma'al ibadi umuman bi'ilmihi. Nampak? Jadi bila dia kata Allah SWT bersama mereka bersama Allah, maksud dia apa? Iaitu Allah bersama dengan hamba-Nya secara umum dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Kan? Tengok, ma'iyatullah. Apa maksud Allah bersamanya? Bersama hamba-Nya dengan makna ilmunya. Kan? Allah bersama dengan mereka dari segi para nabi dan awliya-Nya bin nasri wa ta'yid, dengan bantuan dan sokongan wal kifayah. Ini. Jadi Allah SWT difahami oleh Ibn Taymiyah kebersamaan dengan makna ilmu. Itu takwilan ahli sunnah wal jamaah, takwilan Asy'ariyah. Dan dia mensandarkan ini kepada siapa? Kepada ulama salafil ummah. Ini. Dia takwil. Lalu dia sandarkan kepada Imam Ahmad pula kata-katanya, inna Hanbal bin Ishaq sa'ala al-Imam Aba Abdillah an qaulihi ta'ala illa huwa ma'ahum aynama kanu faqala ilmuhu alimul ghaibi wasyahadah muhitum bi kulli syai'in. Iaitu apa? Beliau menyandarkannya secara khusus pula kepada ketua madhab salaf Imam Ahmad bin Hanbal dengan berkata, Hanbal bin Ishaq pernah bertanya Imam Abi Abdillah mengenai penafsiran firman Allah, dia bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada. Ini kata-kata tersebut. Lalu jadi ayat tersebut illa huwa ma'ahum aina makanu di dalam surah Al-Mujadalah ayat 7. Beliau menjelaskan maksudnya dengan berkata, maksud dia apa dia? Yang bersama-sama kamu ialah ilmunya.
Jadi bukan dengan makna hakiki, tapi dengan takwil ilmunya. Padahal Quran huwa ma'ahum, huwa Allah ma'ahum, bersama mereka. Literal. Imam Ibn Taymiyah mentakwilkan dengan mengacu atau menyandarkannya kepada takwilan Imam Ahmad sendiri. Kerana golongan Hasyawiyatul Hanabilah yang dipanggil Mujassimah, mereka ini adalah pengikut Ahmad bin Hanbal. Yang saya terangkan bahawa ada kaul dua golongan, dua imam ahli sunnah baik, tapi pengikut dia yang teruk. Pertama Ja'far As-Sadiq, ahli sunnah baik, tapi atba'is su, bulia, diuji dengan pengikut yang buruk, iaitu Rawafid, Syiah Rawafid. Ahmad bin Hanbal ahli sunnah wal jamaah baik, tapi ada pengikut bulia, diuji dengan pengikut bi atba'il su', iaitu golongan Mujassimah, dipanggil dengan Hasyawiyatul Hanabilah. Dan kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal bermazhab dengan mazhab Hanbali. Jadi dia memiliki cara pandang yang sama, betul. Sebab itu ulama di zamannya menisbahkan Imam Ibn Taymiyah sebagai Hasyawiyah. Dan kita tak mengingkari bahawa memang ada ulama mengkritiknya di zamannya seperti Imam Subki. Cuma kita juga berpegang bahawa Ibn Taymiyah di akhir hayatnya bertaubat seperti yang diriwayatkan dalam kitab Najmul Muhtadi. Ini satu. Ada yang kata dia tarik taubat dia. Kan? Maksud dia dah tak taubat balik lepas Najmul Muhtadi meninggal. Itu adalah tafsiran-tafsiran yang ada syubhat atau tidak? Ada. Kalau ada syubhat, boleh tak kita khuzurkan, kita nafikan, kita tinggalkan benda yang syubhat, kita pegang yang husnuzan? Apa salah dia? Ini maksud saya. Dan ini pendapat guru-guru saya. Dia kata, why not? Kita husnuzan. Sebab ada banyak benda baik yang kita boleh istifadah dari dia. Seperti Syekh Ali Jumaah. Dia kata dalam bab muamalat, kalau kita tak pakai kaul dia, susah je. Islamic banking kat Malaysia ni semua haram. Nah, ini kata ini Syekh Ali Jumaah. Ini hadiri wal hadir azizakumullah. Jadi apa masalah dia? Ini Syekh Muhammad Ali Maliki. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Sebab tu saya maaflah, Ahbash memang termasuk mengkritik kuat Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki dia dikritik oleh Ahbash. Maksud Ahbash mengkritik. Lepas tu kalau orang ahli sunnah kat Malaysia ni yang sanjung dengan Syekh Muhammad Ali Maliki, nak bagi tahu kalau ikut Ahbash kritik. Ini. So masalah tak? Bagi saya masalah lah. Ini yang disebut oleh Buya Yahya. Ahbash ini betul dia nak lawan Wahabi. Tapi bila dia libas ni, dia libas sampai kena ahli sunnah sekali. Ini. Macam mana? Ahli sunnah ni bukan seorang kena. Syekh Muhammad Ali Maliki kena, Habib Ali Jufri kena, Syekh Ramadan Al-Buti kena, Imam Mutawali Asy'arawi kena. Ini 4 ni dah ahli sunnah dah. Kan? Syekh Rajab Daib kena 5. Ini boleh terus. Boleh terus. Sebab itu ulama, sebab itu Syekh Ali Jumaah kata la yuttaba. Tak payah nak ikut. Kalau ada yang ni perbincangan ilmiah, tak ada masalah perbincangan ilmiah. Fatwa ada Darul Iftah ada. Fatwa Darul Iftah dah keluar. Dah keluar memang menyebutkan. Kita tak kata, saya termasuk orang yang tidak mengatakan bahawa Ahbash ini keluar dari ahli sunnah sesat, ajaran menyeleweng kan. Tak. Saya tak kata macam tu. Walaupun dia kata macam tu pada saya. Terus terang. Saya tak kata macam tu. Sebab apa? Sebab asasnya dia masih Asy'ariyah. Cuma banyak pendapat dia dalam bab mengkafirkan, mengfasidkan, membid'ahkan, menyesatkan ulama, kan? Atau sama ada pro and con, sama ada di kalangan kita atau golongan bukan kita, yang tak boleh pakai. Corrupted, saya kata, yang tak boleh pakai. Terlalu bermudah, mutasahil dalam menghukum. Dalam bab fiqh, benda khilaf fikhi dia jadikan alasan untuk tadlil, menyesatkan orang. Itu tak boleh. Dalam bab akidah, benda yang masih ada interpretasi, masih ada syubhat, dia kafirkan. Yang ada yang masih belum jelas, dia sesatkan, dia fasidkan.
Bukan mudah tuan-tuan dan puan. Ini. Saya bagi contoh. Syekh Al-Ghaznawi An-Naqsyabandi, satu ulama Syiah daripada tarekat Naqsyabandiyah, pernah mengeluarkan statement bahawa ikut tarekat itu wajib. Dia kata macam tu, ikut tarekat itu wajib. Lepas tu Syekh Abdullah Harari dalam kitab Tahdhir Syariah Al-Wajib, kalau tak salah, atau lagi satu kitab dia Ta'awun, antara dua kitab ni boleh rujuk, dia sendiri kata bahawa orang yang mengatakan perkara ini telah murtad. Murtad Syekh. Kerana apa? Dia mewajibkan benda yang Allah tak wajibkan. Murtad. Riddah. Lepas tu di tempat lain dia memuji tinggi Syekh Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari, kerana Syekh Abdullah Al-Ghumari pernah memuji dia kerana dia karang kitab Taqibul Hasis kerana mengerad Albani. Cuma kalau saya kata terus terang, kerana Syekh Abdullah Al-Ghumari belum baca kitab dia yang lain. Simple. Dan yang kedua, dia pun tak baca semua kitab keluarga Ghumari. Sidi Abdullah bin Siddiq Ghumari ada karang kitab menerangkan tentang kenapa bertarekat ini jadi wajib. Husnul Talatuf, kalau tak salah nama kitab, Husnul Tafahum atau Husnul Talafuf fi wujubit tamassuki biturukit tasawuf. Ini kalau tak salah lebih kurang macam nama kitab dia, tipis dia. Berarti kalau pakai kaedah Abdullah Harari, maka kita terpaksa memurtadkan Sidi Abdullah bin Siddiq Ghumari dan ayahandanya Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Murtadkanlah kalau berani. Ni contoh dia. So tak boleh, banyak benda kita kena compromise. We have to compromise. Diorang tak ada kompromi, kecuali murid-murid dia yang mungkin di beberapa negara yang dalam siasah untuk dihidup di negara tersebut, so dia terpaksa compromise secara zahir, bukan secara batin. Belakang-belakang dia hentam, tapi di depan nampak macam tak ada masalah. Hati-hati kalau macam ni. So kalau saya konsisten. Orang tanya saya, kawan saya ada yang memang lawan Ahbash sangat-sangat, dan dia mengeluarkan Ahbash dari ahli sunnah. Dia sendiri pertanyakan saya, kenapa Dr. Aiman tak keluarkan diorang dari, tak sesatkan diorang? Anak susah Syekh, anak konsisten. Maksud konsisten tu berdasarkan fatwa Darul Ifta. Kerana beberapa pendapat dia memang ada pendapat dalam Asy'ariyah. Contoh dia dalam bab dia mengatakan dia mengkritik Jawharatul Tauhid. Imam Bajuri mensyarahkan Jawharatul Tauhid. Sebenarnya ini pendapat Imam Laqani sendiri dalam beberapa syarah dia, iaitu seorang Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Betul? Nabi diberi wahyu tapi tidak disuruh untuk sampaikan. Ini yang kita belajar dekat sekolah. Kat STAM pun kita belajar yang sama. Jangan tipu kalau tak ada. Memang ada dalam kitab STAM. Dan bukan hanya STAM, ni Azhari kitab, sebab ini syarah daripada Imam Bajuri. So Imam Syekh Abdullah Harari dia mengkritik dan diikuti oleh murid dia yang masih hidup, Syekh Jamil Halim di Lebanon. Syekh Jamil Halim di karang kitab mengrad kitab syarah Jawharatul Tauhid, iaitu kitab Imam Ibrahim Al-Bajuri, Tuhfatul Murid. Dia kata ini termasuk perkara yang wajib ditahzir atau wajib dirad. Saya lupa perkataan dia, tapi saya ada kitab dia. Maksud dia wajib untuk ditolak atau wajib untuk dikritik atau wajib untuk ditahzir, di-warnkan. Yang mana yang satu kita boleh rujuk. Berarti dia tidak tasamuh dengan khilaf di dalam hal ini. Bagi dia seorang Nabi mesti Rasul, Rasul mesti Nabi. Dalam arti Nabi itu mesti tabligh juga. Dia kata macam tu. So definisi yang diberikan Ibrahim Bajuri ini tak betul. Dalam arti bila tak betul kerana ditolak. Ini. So tak boleh lah macam tu Syekh. Dia bawa pendapat Imam Taftazani kalau tak salah, dan beberapa ulama lain kalau tak salah. Saya kata ini furu' akidah, khilaf furu' akidah. Ada yang memberi definisi yang macam tu, ada ulama yang membezakan. Itu wajhun mu'tadarah, wajah yang mu'tadar di sisi ahli sunnah wal jamaah. Kita kena benda khilaf furu' akidah, apa masalah dia? Berapa kita nak tasyaddud dalam menolak? Ini
Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Itu jelas menunjukkan bahawa dia tidak kompromi. So kita kena benda khilaf ni kita kompromi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Khilaf yang muktabar. Dia sekarang ada membezakan. Ada khilaf muktabar, khilaf tak muktabar. Memang betul khilaf muktabar, khilaf tak muktabar. Kalau khilaf di dalam kahwin mut'ah, itu tidak muktabar. Sebab hujah-hujah dia telah disampaikan. Tapi kalau khilaf benda macam ni, ini muktabar, Syekh. Apa masalah dia? Kalau nak berbicara khilaf muktabar tak muktabar, pendapat mazhab, berapa banyak yang khilaf muktabar, dibagi dia tak muktabar. Sebab apa? Ikut Tok Guru, ikut Abdullah Harari 100%, berbeza pun tak boleh. Itu nama dia muta'assib yang menghancurkan. Kalau saya, muta'assib yang salah, yang menjatuhkan kita, yang menghancurkan kita. Kerana apa? Selain pendapat Tok Guru dia mesti salah 100%, ikut Tok Guru dia 100%. Dan tak payah sebut lah. Banyak lagi boleh dibahas. Dan saksi-saksi itu pun ada, yang dah muzakarah pun ada. Dan saya sendiri minta kita muzakarah baik-baik, tertutup, tak payah nak benci sesama sendiri. Kita duduk, kita selesaikan. Kita minta dua je, Syekh. Jangan kafirkan Wahabi. Jangan kafirkan Wahabi tu je, minta dua. Yang satu, jangan dia nak menyesatkan ulama ahli sunnah lain yang kita terima. Dua ni je. Tak sama, kompromis dua ni. Kalau dia boleh kompromi, selesai. Tak muah, Syekh. Lepas 4 hari kritik saya habis-habisan, tak ada masalah. Online je lah. Mainlah social media, boleh lah. Datang, cuba duduk betul-betul, kita berdiskusi, berani tak? Tertutup, tak payah nak terbuka, tertutup. Sebab saya tahu saya tak sempurna. Dan kita pun tahu kalian juga tak sempurna. So kita duduk sama-sama, kita bincang, kita kompromi. Apa yang kita boleh kompromi. Apa masalah ni? Ini dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tak boleh kompromi, Syekh. Bagi dia orang Wahabi dah kafir-kafir, Syekh. Wah, ini masalah dia. Kita mana boleh macam tu? Kita masih kompromi. Kita tak boleh nak kata Wahabi ni kafir. Dia masih ahlul kiblat. Kita bolehlah keluar, dia menyeleweng dari ahli sunnah, itu tak ada masalah. Itu memang ulama karang banyak. Tapi nak kafirkan, kita hati-hati. Walaupun ada ulama mengkafirkan, tak, kita hati-hati dulu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nah ini. Lalu dia sebut apa? Ini Syekh Muhammad Ali Maliki. Sebab itu Syekh Muhammad ditahzir oleh mereka. Ditahzir dalam saya ada kitab dia, tak payah nak cakap lah. Ada kitab nama dalam kitab Ta'awun, dikritik Syekh Muhammad Ali Maliki. Ni. Lalu dia kata, faqala ilmuhu alimul ghaibi wa syahadah muhitun bi kulli syai'. Yang meliputi segalanya. Ni. Lalu dia kata di sini, sekejap, kat mana saya berhenti tadi? Dia bersama-sama, beliau menjelaskan maksud dengan berkata yang bersama-sama kamu ialah ilmunya, dia maha mengetahui sama ada yang ghaib atau yang nyata, ilmunya menyeluruh semua perkara. Itu. Lepas tu diteruskan oleh Syekh Muhammad Ali Maliki. Inna lafzi al-ma'iyah wal qurbi huna masrufani an zahirihima. Di sini didapati lafaz ma'iyah bersama-sama dan qurb hampir dipalingkan dari maksud zahir yang dimanifestasikan oleh nas. Tujuannya adalah untuk menafikan persentuhan secara hissi antara Allah dan makhluk. Ni antara Allah dan makhluk. Kesimpulannya, Ibnu Taimiyah mengakui kewujudan takwilan ulama salaf bagi Ibnu Taimiyah, bagi kata-kata yang berbentuk majazi. Sekalipun beliau tidak menamakan gaya bahasa sebegini sebagai majaz. Kalau kita tengok apa yang Ibnu Taimiyah buat ni, basically dia takwil dengan makna majazi, walaupun dia tak nak guna istilah majazi. Kita fala musyahada bil asami ba'da fahmil ma'ani. Kita tak mengkari istilah bila kita dah faham essence dia. Apa yang dimaksud majazi? Metafora. Maksud metafora berarti lafaz tersebut kita fahami dengan makna yang bukan makna zahir, bukan makna literal, bukan makna premier. Betul ke tidak?
Itu yang namanya sebagai nama majazi. Contoh dia yad. Yad ini makna premier dia adalah tangan. Betul. Kita tak maknakan dengan makna tangan dengan makna anggota. Tapi tangan yang kita faham adalah kekuasaan. Itu nama dia metafora. Kita pindahkan dari makna literal kepada makna majazi, ini namanya ta'wil. Kalau enta guna istilah lain sekalipun, makna athani, saya tak terima makna majazi, saya terima makna athani. Tak apalah, terserah enta, tapi it doesn't change the facts. Alright? Kita hidup di zaman orang tertipu dengan istilah. Sebab itu ulama karang kitab Al-Hudud Al-Aniqah fi syarhil mustalahat. Dalam mensyarahkan mustalahat, dia ada Imam Zakaria Ansari karang kitab Al-Hudud Al-Aniqah. Al-Jurjani karang kitab At-Ta'rifat. Imam Ghazali kata fala musyahada bil asami ba'da fahmil ma'ani. Tak kisah kau nak gaduh dengan lafaz bila kau dah tahu makna dia. Tak tukarlah kata-kata macam mana, sama je. Betul tak? Yang dikeluarkan oleh Ibn Taymiyah ini namanya ta'wil. Sebab apa ta'wil? Ma'a tu bersama. Betul tak? Saya bersama beg saya, saya bersama buku saya. Ini makna literal, betul? Kan? Berjalan bersama-sama buku saya, betul? Ja'a al-jaishu ja'a al-amiru ma'al jaishi. Telah datang amir bersama tentera. Apa yang kalian faham? Amir datang bersama tentera. Dalam bahasa Arab ada wawu ma'iyah. Ja'a al-amiru wal jaisha. Telah datang amir bersama-sama dengan tentera. Contoh dia konsisten. Istawa al-ma'u wal khashabata. Air ini selevel dengan kayu. Bersama-sama dengan kayu. Bacaan dia wal ma'a. Waw tu waw ma'iyah. Dibaca fathah, akhirnya dibaca mansub. Lafaz setelah dia. Konsisten. Ini nama dia ma'a, bersama. Tapi kita juga faham ada makna literal. Ana ma'aka, aku bersama engkau. Walaupun engkau ada dekat UK sana, engkau sedang berhujjah, aku bersama engkau. Orang automatically faham, ini bukanlah badan dia duduk bersama dia macam tentera dengan amir. Ini maksud dia support lah, even though from behind. That is metaphor. Tak nak nama metaphor, makna alternatif. Tawil lah tu. Metaphor lah tu. You can change to do whatever. Ba'da athari. It's up to you. It's still the same thing. Hadirin wal hadirat afizakumullah. Sebab tu saya kata lah, kalau berhujah, kebanyakan dari mereka ni juga samalah. Ni golongan zawahir yang terlalu strict dengan makna zahir. Dia akan lahirkan golongan macam Salafi Wahabi sebab terlalu strict dengan makna zahir. Yeah. And then walaupun kita bagi makna lain, dia tak nak terima. Kudu macam ni. Habislah. Susahlah tuan-tuan. Golongan Ahbab pun sama juga. Dalam beberapa hal, kalam ulama ni, contoh dia masalah berpegang dengan tarekat adalah wajib. Lepas tu dia tuduh ni murtad kerana mewajibkan benda yang tak wajib. Kita kena faham dia cakap tu dengan konteks tarekat tasawuf dengan makna apa. Sulukut tariqah dengan makna mengikuti manhaj tasawuf, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Ini yang wajib. Ada yang menilai perkara itu tidak dapat dilakukan melainkan berbaiat dengan tarekat tasawuf, kerana itu yang dia lihat. So, kita tak boleh salahkan dia by its context. Tapi banyak ulama melihat pada hari ini, guru-guru saya, Kiai Yasin Ashmuni dan lain-lain, dia kata tarekat tasawuf itu boleh diikuti walaupun tanpa bertarekat dalam maksud Naqsyabandi, Qadiri, Rifa'i dan lain-lain. Kerana apa? Kerana dia mengambil maksud tarekat itu suhbah seorang murid dengan guru. Syekh Abdul Razak As-Sa'di dia terangkan. Syekh Abdul Razak Sa'di dia syarahkan, dia kata ada tarekat ta'abbudiyah. Guru, seorang ulama yang besar, dia tidak bertarekat tasawuf tapi dia mengajarkan tazkiyatun nafs yang dia belajar dari guru dia. Yang dia belajar dari guru dia yang tanpa mengikut tarekat tasawuf. Ini pun nama dia tarekah.
Tarekat para ulama yang melihat dari segi penyucian jiwa tanpa berpegang kepada tarekat tasawuf. Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Wajib kalau tak ikut tarekat tasawuf yang tu, wajiblah ikut tarekat tasawuf yang ini, dia kata. Ya, apa masalah dia? Dan ini yang dimaksud oleh ulama-ulama yang wajib ikut tarekat. Jadi makna tersebut you tak boleh bagi makna yang tarekat ni berarti mesti organisasi tersebut. Oh taklah, orang tak kata macam tu Ini contoh dia. Apabila seorang makna dengan makna yang sempit, dia jadi sempit lah. Ini. Kalau betul dia kata wajib dengan makna yang kalian nak, bukan dengan makna yang dia nak, berarti kalau dia jumpa orang tak bertarekat, oh kamu telah melakukan dosa besar kerana tidak melakukan salah satu yang wajib oleh Allah. Ada tak? Tak. Dia jumpa ulama-ulama besar, dia sayang, dia terima, dia pegang, dia tak ada masalah apa. Ini. Syekh Ghaznawi jumpa ulama-ulama yang tak bertarekat, baik je, mesra je. Ini contoh dia. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Ini jadi benda ni ada ilmu dia. Jadi jangan mudah kita nak memvonis. Kita ini doa bukan qada. Pegang benda tu. Kita ini doa bukan qada. Ini. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Ini dia kata. Beliau menegaskan sedemikian demi mempertahankan akidah yang sempurna dan halayan Al-Quran dari sebarang kritikan. Ibn Taymiyah sendiri telah menguraikan beberapa nas syarak yang lain dengan cara yang sama. Antaranya apabila menghuraikan maksud kata-kata Nabi Ibrahim menerusi firman Allah Ta'ala, Rabbi innahunna adlalna kafiran minan nas, yang bermaksud wahai Tuhan, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan ramai manusia. Ini wa ma zaduhum ghaira tasdib. Terjemahan, penyembahan berhala yang mereka itu lakukan hanya menambah kerugian kepada mereka. Ini hadirin wal hadir hafizakumullah. Lalu wa qaulu sallallahu alaihi wasallam ahlakan nas. Ahlakan nasa ad-dirhamu wad-dinaru wa ahlakan nisa al-ahmarani adh-dhahabu wal-hariru. Hadis Nabi SAW, iaitu auradahu Ibn Taymiyah fi Majmu'i Fatawa. Jadi Ibn Taymiyah memasukkan perkara ini dalam kitab Majmu' Fatawa, wa akhraja asy-syatra as-tsani Abdul Razzaq fil Musannaf. Bahagian kedua daripada hadis tersebut itu memang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Razzaq di dalam kitab Al-Musannaf. Lalu diterangkan, kullu hadhihi an-nusus halalaha ala على أن الإسناد الإضلال وزيادة التدبيب وإهلاك الناس والنساء إلى الأصنام والدرهم والدينار والذهب والحرير رعي فيها أن هذه المذكورات أسباب أما الفاعل الحقيقي فهو الله عز وجل. Maksudnya apa? Beliau Ibn Taymiyah menyatakan bahawa disandarkan perbuatan menyesatkan, membinasakan manusia dan perempuan kepada berhala, dirham, dinar, emas dan sutra adalah kerana perkara-perkara tersebut merupakan sebab berlaku kesesatan dan kebinasaan. Seterusnya beliau menjelaskan bahawa pelaku sebenar perkara di atas ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini disebut oleh Al-Imam, siapa nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Abdul Qadir Isa, Syekh Abdul Qadir Isa, ulama tasawuf hebat. Saya kagum dengan beliau, Masya Allah. Dia tarikat Syadziliyah, Alawiyah. Guru dia Hashimi, Al-Hashimi At-Tilimsani tersebut, yang terkenal di Syria. Itu adalah guru dia. Jadi Abdul Qadir Isa ni sufi hebat. Dia karang kitab, dah diterjemahkan, cuma is photostated kan. Means dia tak cetak betul-betul. Ustaz tu saya tak ingat nama dia, tapi ustaz tu di Syadzili, dia patut cetak lebih cantik dan sebar luas. So dia ada buku dia, nama Syekh Abdul Qadir Isa, nama dia Haqa'iq an-Tasawuf. Jadi perbahasan madad ya Rasulullah. Kan Wahabi sesat kan? Ada yang sampai dia, ada di kalangan mereka yang sampai mengkafirkan istilah ini. Kenapa? Kerana dia kata syirik. Dia meminta pertolongan kepada orang yang telah mati. Rasul dah wafat, dia minta pertolongan orang yang dah mati. Seolah-olah orang yang mati tu boleh berbuat, padahal Allah sahaja yang berbuat. Dia kata macam tu kan. Yang memaafkan, yang mengampunkan, yang memberi syafaat ni semua hanya Allah.
Ni tak boleh, ni syirik. Dia menyembah Allah, dia menyembah selain Allah. Dia kata macam tu dan lain-lain. So Syekh Abdul Qadir Isa dia terangkan, ini majaz tuan-tuan. Bila kita kata ya Rasulullah tolonglah aku, hakikatnya kita tahu Allah yang laksanakan, betul ke tidak? Kenapa kita buat itu? Tawasul lah nama dia. Tawasul kena sebut Allahumma inni atawasul ilaika, walaupun tu pun dia rasa sanggup. Dan ini nama dia majaz. Macam kita kata, yang menyabut nyawa siapa? Allah. Malaikat nyawa tugas dia apa? Cabut nyawa. Mana satu? Allah ke malaikat maut? Malaikat maut bukan Allah Syekh. Ni yang mana? Majaz lah kita kata. Hakikatnya memanglah Allah yang mencabut nyawa, tapi Allah wakilkan malaikat maut. Bukan dengan maksud wakilkan secara istiqlal. Kalau istiqlal itu merdeka, maksudnya memang Allah dah letakkan tenaga, kuasa kepada malaikat maut, dia berbuat tanpa bantuan Allah kerana Allah dah bagi dia kekuasaan. Itu tak boleh Syekh, itu jadi Mu'tazilah Syekh. Orang tak kata macam tu Orang kata macam tu. Mazhab Asy'ariyah dia kata bid'ah, sesat. Kufur tak? Ada khilaf. Ada yang kata kufur, ada yang kata tak. Imam Sanusi kata ar-rajah tak kufur, tapi sesat. Sebab hakikatnya yang menjadikan Allah. Api membakar. Api yang membakar atau Allah membakar? Api membakar sebab Allah dah bagi kuasa pada api membakar. Itu sesat, tapi tak kufur. Ini pendapat yang rajah menurut mazhab Asy'ariyah. Ini. Tapi yang kufur macam mana? Api yang membakar, Allah tak intervene sama sekali. Tak ada. Memang murni dia. Bukan Allah yang bagi kuasa. Itu kufur lah. Ada tak umat Islam pendapat macam tu? Ada tak Asy'ariyah, ada tak ulama sufi berpendapat macam tu? Tak. Ulama sufi ini dah tauhidul af'al. Semua benda ni Allah yang beri. Rezeki, anak ke apa, semua Allah yang memberi. Yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah. Diorang ni malah dituduh wahdatul wujud sebab tauhidul af'al. Kan? Dia dah kata sampai diri dia tak wujud sebab apa? Dia tahu hanya Allah SWT yang wujud hakiki. Akhirnya dituduh wahdatul wujud. Padahal bukan itu maksud dia. Dia mengiktiraf dia wujud. Dia mensyarahkan daripada firman Allah SWT, ma ramaita idh ramaita walakin Allah harrama. Ma ramaita, engkau tak lempar. Idh ramaita, ketika engkau lempar. Quran kan. Walakin Allah harrama. Itu maksud ulama tasawuf. Kerana sudah fana, dia menafikan diri dia kerana dia tahu tak ada benda yang dia buat ni melainkan Allah takdirkan kepada dia. Itu maksud dia. Dia solat ni, bukan aku yang jadikan aku solat ni, Allah takdirkan. Alhamdulillah, aku syukur kepada Allah. Allah takdirkan aku solat. Daripada Allah takdirkan aku buat maksiat, na'udzubillah, aku takut masuk neraka. Ini dia sampai macam tu tuan-tuan. Tapi of course, orang yang tak faham dia akan tuduh macam-macam. Dan ini kita dah penuh lah, kitab dah bahas habis. Tapi recycle sebab dia tak baca. Lalu disebutkan kat dalam kitab ini gaya bentuk bahasa Ibnu Qayyim dan ta'wil. Ibnu Qayyim wa ta'wil, judul dia, judul Al-Imam Abu Yasir Muhammad Ali Maliki. Gaya bahasa berbentuk i'lam annal majazah wa asasut ta'wil wa qaidatuhu. Ketahuilah bahawa sesungguhnya gaya bahasa berbentuk majaz kiasan merupakan asas kepada pendekatan ta'wil. Menerusi kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah, Ibnu Qayyim tidak bersetuju dengan pendekatan ini. Walau bagaimanapun di beberapa tempat dalam beberapa buah karyanya didapati beliau seolah-olah bersetuju pula serta menggunakannya. Keadaannya adalah sama seperti gurunya Ibnu Taimiyah yang mengakui kewujudan gaya bahasa berbentuk majaz yang dapat diperhatikan menerusi pentakwilan atau kenyataan beliau pada beberapa tempat di dalam karya. Hari ini bererti Ibnu Qayyim mempunyai dua pendapat dalam perkara ini. Satu, pendapat yang masyhur iaitu mengingkari kewujudan gaya bahasa berbentuk majaz dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedua, pendapat yang tidak masyhur iaitu mengakui kewujudan gaya bahasa sebegini. Kita berpendapat mengakui gaya bahasa berbentuk majaz sebenarnya adalah ta'wil, iaitu dengan memalingkan lafaz dari maksud yang dimanifestasikan oleh zahir lafaz kerana sesuatu sebab majazi.
Basically you akan mengakui bahawa benda itu wujud. Dia tak boleh lari. You istilah you tolak takwil macam mana pun, but you going to say basically you going to takwil. Sebab kita tak tengok kepada lafaz, kita tengok kepada esensi perkara tersebut. Betul. Jadi janganlah kita tengok body dia BMW bagus ni, kita kena try dulu. Tengok bunyi Vespa, takkan kita nak pakai pun. Nyalakan kereta, ini bunyi Vespa ni, tertipu. Body je BMW, dalam dia Vespa. Kira-kira kita nak beli benda mahal ke nak beli harga murah? Takkanlah nak beli harga mahal, harga BMW, mesin dia Vespa, tuan-tuan. Macam tu lah. Basically dia akan mengakui. Oleh sebab ini, tuan-tuan dan puan-puan, qala Dr. Abdul Azim Al-Mut'aini, nama dia. Oleh sebab itu Dr. Abdul Azim Al-Mut'aini mengulas dengan berkata, kami mempunyai 3 dalil yang jelas menunjukkan Ibn Taymiyah juga mengakui kewujudan gaya bahasa majaz. Jadi kami punya 3 dalil yang jelas menunjukkan Ibn Taymiyah juga mengakui kewujudan gaya bahasa majaz. Satu, ta'wilatun majaziyatun naqalaha an ba'd as-salaf sumartadaha madhhaban lahu fi nusus Qur'aniyah. Athani ta'wilatun majaziyatun ista'nafaha huwa istinafan min 'indi nafsihi. Yang pertama, takwilan lafaz berbentuk majaz yang beliau nukilkan daripada sebilangan ulama salaf di samping merestui takwilan itu sebagai pendapatnya. Yang kedua, Ibn Taymiyah basically ini ahli Dr. Abdul Azim menilai kaul Ibn Taymiyah. Boleh faham tak? Dia kata pertama, takwilan lafaz berbentuk majaz yang beliau menukilkan dari sebagian ulama salaf di samping merestui takwilan itu sebagai pendapatnya. Ini ada dalam kitab Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah. Disebut oleh ARG, oleh Kiai Hidayat dalam kitab dia Akidah Salaf. Yang terbaik. Kalau beli kitab tu, dia ada sebut Ibn Taymiyah juga takwil. Boleh nukil kat situ. Yang kedua, takwilan-takwilan dari beliau sendiri terhadap lafaz-lafaz yang datang menerusi bentuk ini. Yang ketiga, terdapat gaya bahasa majaz dalam percakapan dan usaha beliau ketika mengatasi kerumitan-kerumitan yang terhasil dari kesukaran untuk mengakui maksud yang dimanifestasikan oleh zahir nas. Di samping itu, beliau juga menjadikan gaya bahasa majazi sebagai jalan untuk mempertahankan kredibiliti ulama besar dan sikap mereka terhadap hadis Nabi. Ini dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. So, ini adalah 3 pendapat. Manakala Imam Ibn Qayyim pula apa dia kata? Ammal Imam Ibn Qayyim pula, kami mempunyai 2 dalil tambahan yang menunjukkan beliau juga mengakui kewujudan gaya bahasa majaz. Falana ala madhabil iqrari bil majaz indahu dalilani idafiyani la yatatarraqu ilaihima syakkun wahuma. Pertama, banyak sekali terdapat takwilan terhadap lafaz-lafaz yang datang menerusi kata-kata berbentuk majaz dari beliau di dalam karya-karya peninggalannya selain daripada kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Jadi selain kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah, banyak kitab Ibn Taymiyah yang menunjukkan adanya takwilan. Bahkan ada banyak isu. Jadi saya ada kawan, dia ni pengkaji Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim. So dia kata Ibn Qayyim ni, dia banyak yang sebenarnya menafikan pendapat Ibn Taymiyah. Contohnya kitab Ar-Ruh. Saya ada kiai nama dia Kiai Hanan Maksum dari Pondok Kewagian di Indonesia, sebelah pondok saya. Tapi saya mengaji dengan dia juga. Saya ambil ilmu dari dia. Kiai Hanan Maksum, dulu dia pernah mengajar kitab Ar-Ruh Ibn Qayyim. Mengaji. Makna, dobit. Saya waktu tu darah muda. Ibn Qayyim ni sesat. Contoh dia, wah ini tapi saya tak kafirkan lah waktu tu. Saya pun tak faham lagi. Saya tak baca lagi kitab Iqtisad Imam Ghazali. Saya ingat saya. Tapi saya kuat melawan. Sebab saya baca banyak buku Kiai Haji Surajuddin Abbas waktu tu.
So saya pergi jumpa Kiai Hanan ni. Kiai saya ni, Kiai, kitab Ar-Ruh ni bukan Wahabi tu. Dia kata, kenapa gaji kitab Ar-Ruh ni? Tak boleh ni, Ibnu Qayyim ni. Saya kata macam tu kat dia. Waktu tu zaman muda, dia orang yang sangat halus, sangat tawadu. Dia cakap bahasa Jawa lah kan. Dia cakap bahasa Jawa, saya faham lah. Saya jawab, dia kata, apa, kalau kamu tahu, sebenarnya dalam kitab Ar-Ruh inilah Ibnu Qayyim ni meluruskan, maksud dia membetulkan atau meluruskan pendapat Ibn Taymiyah dalam hal roh dengan yang hidup ini katanya tak boleh berhubungan. Sebenarnya boleh dalam kitab ni. Dia bawakan hadis, bawa asar, bawa aqwal. Kamu buka dalam kitab Ar-Ruh. Tidak boleh sampainya pahala orang yang hidup pada orang yang mati dalam kitab ini. Talqin, katanya dia tak dengar, buat apa nak talqin kan? Bid'ah kan? Geleng-geleng golongan-golongan ni mana boleh talqin, Rasul tak buat, mana dia boleh dengar, dia dah meninggal, dah pisah, dua alam berbeza kan, dan lain-lain. Dalam ni kamu baca itu, Ibnu Qayyim itu meluruskan. Oh biar benar, sebab saya tak baca ya. Saya okey, saya belilah kitab, baru saya beli. Lepas tu saya ada satu kiai lagi, dia alumni dari Universiti Muhammad Saud Riyadh. Ni sepatutnya dia golongan sana lah, sepatutnya. Tapi Masya Allah, dia ni kiai lah, kiai Podok Dan Anyar, menantu kahwin dengan keluarga Dan Anyar. Tapi Syekh nak kata, dia pernah orang Muhammadiyah ingat dia tu geng Muhammadiyah. Dan memang dia geng pun dari segi baik dengan semua. So bila dia orang meninggal, nak suruh dia mau'izah tapi bukan talqin. Ya, macam sekarang dia orang mau'izah bagi nasihat tapi tak talqin. So dia datang, dia talqin. Dia datang jenazah, tadab, dia talqin. Hafal lah tu, dia talqin. So Muhammadiyah marah kat dia. Dia kata, oh dia bid'ah ni kiai, gimana ustaz? Oh, ini master dekat Riyadh. Kawan baik, bukan murid tapi selevel dengan Syekh Dodo, Syekh Hasan Dodo, Shinkiti. Sebab itu bila saya nak pergi Morocco tu, dia suka saya. Dia kata, kamu ulama Syankitah ni, ulama Morocco Syankitah ni hebat-hebat. Dia kata, saya punya kawan namanya Hasan Dodo. Saya, siapa tu? Bila saya sampai Morocco tu baru saya kenal Syekh Hasan Dodo. Oh memang hebat tuan. So dia Masya Allah, dia cerita Syekh Hasan Dodo ni memang biasalah debat dengan Wahabi kat sana tu, dah biasa dah. Waktu munaqasah Viva kan, dia relax je jawab, oh semua hadis dia hafal. Dia kata hadha hadis maudhu'. Dia kata la hadha sahih. Min hadha, disebut riwayat rawi-rawi dia melalui jalur keluarga dia, Shinkiti. Oh sampai macam tu je. Jadi dia cerita sebab kawan belajar sama-sama dia cerita. Dia kagum. So cerita dia, Muhammadiyah marah, dia jawab tak. So Muhammadiyah tak puas hati. Dia telefon saya, Aiman, kamu hantar kitab Ar-Ruh. Itu saya ingat lagi, saya dapatkan tu, saya bagi kat dia. Dia berhujah. Oh, Muhammadiyah semua terkejut, terdiam. Tengok kat dia waktu itu. That is tahun 2007. Saya kat universiti waktu tu. Saya ingat lagi waktu degree. Tu dia. Jadi Ibnu Qayyim ni kalau kita baca betul-betul, kita akan jumpa banyak. Sebab itu ada kawan saya orang Belanda, dia buat tesis PhD dia tasawuf di sisi Ibnu Taymiyah. Ada lagi menarik tu. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut baca. Dan tapi kita istikhraj lah dengan makna yang betul, jangan dengan makna yang salah. Terdapat penggunaan gaya bahasa majaz dalam kata-katanya. Kalau kita baca, kita akan jumpa. Lepas tu dia sebut at-ta'wilat wal majaziyah. Ta'wilan dalam gaya bahasa majaz. Kami telah meneliti takwilan Ibnu Qayyim terhadap lafaz-lafaz yang datang menerusi gaya majaz, gaya bahasa majaz. Seterusnya kami bandingkan takwilan beliau dengan dasar-dasar gaya bahasa Arab balaghah. Kami dapati ianya berkait dengan semua jenis majaz. Antaranya takwilan terhadap al-majaz al-aqli. Antaranya takwilan terhadap al-majaz al-lughawi al-mursal. Dan ada antaranya juga takwilan terhadap al-majaz al-lughawi al-isti'ari. Boleh rujuk dalam kitab Dr. Abdul Azim Al-Mut'ini
iaitu al-majaz inda Ibn Taymiyah wa talamidhihi, bukan talamidhuhu, talamidhihi, kan, inda Ibn Taymiyah wa talamidhihi bainal inkari wal iqrari, antara ikrar dengan ikrar. Boleh buka Saifah 24 li Dr. Abdul Azim Ibrahim Muhammad Al-Mut'ini. Hadiri wal hadira hafizakumullah. InsyaAllah dah pukul 10. Jadi mulai kita bulan hadapan 12 hari bulan, insyaAllah kita sambung as-sifat tafsiruha as-sukut anha. Ini insyaAllah. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.